Bulan purnama terangi rinduku yang sayu, terbangkan ke sumat rasa resah jiwa yang membelenggu. Langit gelita sematkan bintang di dadamu, biar menyala jari unggun yang membakar kalbu. Angin bersiul, bersiul hembus, mengembus luka. Dingin menusuk, menusuk merata rongga. Pangkulah aku, wahai semesta. Katakan cinta itu membebaskan. Hangatkan tubuhku di alam hanyalah terik surya, seluruh jika rohku yang gelap. Bebaskan radiasi meluluh lumat batinku yang tersiksa. Kalian takkan mampu memecahkan bongkar ini. Rangkul tanganku, kita bersatu melawan dunia. Pangkulah aku, wahai semesta. Katakan cinta itu membebaskan. Peluklah aku, wahai angkasa. Hangatkan tubuhku di alam hayalan. Dewa-dewa keluar dunia ingin mengecap damai bahagia. Tahukah bahwa cinta itu satu dosa? Pangkulah aku, wahai semesta. Katakan cinta itu membebaskan. Pangkulah aku, katakan cinta itu, katakan cinta itu. Peluklah aku, wahai angkasa. Hangatkan tubuhku di alam Standing ovation untuk juara JL 36 Sheila Hamzah dan SOG. Wow, dengan lagu Pelukan Angkasa tu versi akustik lah. Kan? Tak ada screamo kan? Tak boleh lah. Orang ada situ, record dekat situ. Dan itulah dia persembahan pembukaan untuk Sembang Sahur kita malam ini. Bersama dengan Haziq Minggu dan Daya Bakar. Dan kita ada Daya Aman yang segak seperti biasa. Saya tak sebenarnya saya rasa sangat teruja sebab macam berjam-celik. Kita sebenarnya ini adalah episod terakhir untuk Sembang Sahur. Di manakah pergi Ramadan begitu saja? Okey, terus terang Man. Rasanya Ramadan tahun ni laju. Paling laju. Yang tiba-tiba dah nak raya. Allahu Akbar. Memang tiba-tiba nak raya dah kan. Tapi disebutkan dalam sebuah hadis tu mengatakan bahawa orang yang rugi ni adalah orang yang tiba-tiba keluar bulan Ramadan ni dia tak dapat apa-apa daripada bulan Ramadan. Jadi bila kita lihat balik dalam bulan Ramadan ni paling-paling tidak Zik, ada dah duit-duit kita keluar untuk bersedekah.
Ada dah Quran yang kita baca dan ada dah solat-solat tarawih, solat-solat malam yang telah kita lakukan dan kita rugi. Sebab apa? Ramadan ni sebulan sekali dan bulan Ramadan inilah tempat untuk kita mengejar bulan yang penuh dengan pahala yang berganda. Pada tahun ini, especially-nya tahun ni kita dah dapat pergi ke masjid, dah dapat kita bertarawih di masjid, rapatkan soft. Betul, alhamdulillah sangat-sangat, dan saya pasti juga untuk semua penonton di rumah ataupun mungkin sekarang ni berada dalam kereta dan menyaksikan kami secara langsung dekat Facebook. Betul, dekat Facebook kami. Macam mana? Jam ke tak? Tadi saya nampak orang upload nak balik utara. Katanya macam 10 minit dah tersangkut. Dah tapi balik tak kampung, apa. Semua macam happy-happy pandang kiri kanan. Kita semua balik kampung macam tu. Ya, Dayah nak balik kampung bila? Saya ceritanya balik Kuala Pilah raya kedua. Wah. Orang Pilah tunggu dan balik. Kenapa Dayah pilih raya kedua? Sebab dia nak raya berpada. Raya berpada. Itu tajuk kita hari ni, raya berpada. Sebab kita tak nak terlalu melebih kan dalam menyambut hari raya ni. Sebab iyalah kita tahu raya ni adalah menyambut kemenangan setelah kita sebulan berpuasa. Kan? Ada orang yang plan awal sebelum puasa dah plan dah. Raya tahun ni nak pakai 10 pasang baju. Oh, adakah itu Aziz? Kita tanyalah, kita tanya Sheila lah. Sheila, tahun ni baju raya berapa banyak? Saya baju raya untuk hari pertama belum beli. Raya pertama pun belum. Raya kedua dah. Tak, actually raya betul-betul raya tu saya memang tak pergi. Oh, raya tak nampak. Maksudnya ini betul-betul sangat-sangat berpada. Maksudnya Dia terlalu berpada sangat. Itu bukan berpada. Baju anak dah beli dah. Tak sempat. Baju anak dah beli. Itu adalah perangai mak. Perangai mak memang akan sediakan anak punya dulu. Betul. Itu memang wajib. Perangai bapak pula macam mana, Aziz? Perangai bapak fikir bapak lah. Fikir bapak dulu. Kalau bapak biasanya baju tahun bila pun tak apa. Betul. Kan? Apa yang ada kan? Apa ada kita pakai. Ya, Zee. Kalau ada t-shirt, pakai t-shirt je. Pagi raya tu. Okey, tak. Bila kita cakap tentang raya berpada ni, saya ada banyak aspek. Contohnya makan. Orang semua kata, okey, raya ni memang nak makan habis-habisan. Makan habis-habisan ni maksudnya dah tak fikirlah berpada atau tidak. Dayah pernah ada pengalaman lah. Ni Dayah tak tahu korang ada ke tak. Saya punya excited kan. Macam tak sabar nak makan lemar, rendang semua. Hari raya pertama, Assalamualaikum. Terus saya diarrhea. Terus makan semua benda. Terlampau orang kata enjoy sangat, terus tak enjoy untuk 5 hari. Bye-bye. Yeah, sebab terlalu excited kan. Nak sambut raya. Raya dah tak berpada dah. Melebih dalam makan. So kita ada peterminda tau. Okey. Beraya berpada peterminda. Ada anak panah pergi ke makan, pergi ke ziarah menziarahi dan juga pergi ke duit. Belanja di hari raya. So kita start dengan duit dulu lah. Okeylah, boleh. Tadi kita dah borak dengan Sheila, dengan SOG pasal berbelanja di hari raya ni. Ada orang yang sampai baju raya lebih RM1,000 sepasang. Ya. Sanggup beli yang mahal-mahal. Aziz ada tak? Saya tak ada. Aziz tak ada. Cerita pasal orang lain. Oh ya. Cerita pasal orang lain. So macam mana tu Aiman? Bila berbelanja sampai melebihi had di hari raya ni. Mungkin dia berkemampuan, mungkin. Tapi dia rasa macam raya ni all out. Lepas tu kita fikir lain. Macam mana tu? Dalam Islam ni kita boleh jadi kaya. Tak ada masalah. Kita nak pakai kereta besar boleh. Kita nak pakai kereta sederhana pun boleh. Sebab dalam Islam kalau kita tengok para sahabat pun ramai yang kaya raya, millionaire. Tapi dalam kita beli baju tu, jangan lupa beli baju kat orang juga. Jangan lupa kita tengok ada tak orang ni kejiranan kita yang dalam keadaan kesusahan. Sebab ada dalam sebuah hadis sebab apa? Tidak sempurna iman jika kau tidur dalam kekenyangan, sedang jiran tetanggamu menangis kerana kelaparan. Tak sempurna iman kita. Kita ni baju cantik-cantik, ribu-ribu. Tapi kita kena make sure jiran-jiran kita pun dapat beraya walaupun baju yang sederhana. Gitulah. Kalau kita dalam baju kita mahal, kereta kita besar, tapi jiran kita nak makan pun tak ada. Jadi itulah menunjukkan iman kita ni belum sempurna dah. Sedangkan RM1,000 tu kita boleh bahagikan untuk beli banyak baju. Macam SOG. Wah, terus tanya SOG. Risau. Risau. Baju-baju raya lelaki ni tak mahal sangat. Betul tak? Kan? Kebiasaannya lah. Berapa banyak spend untuk beli baju raya? Baju sama je. Baju show ni baju raya ni. Dia orang kata konti lah, konti. Tapi kalau ikutkan harga kita boleh dapat serendah RM50. Boleh lagi rendah pun ada kalau pandai cari dekat Jalan Tar. Tapi kalau standard rasa 100 pun setuju tak?
Saya ambil yang RM50. 50 kita lock. Kita lock RM50. Tapi standard dengan samping selalu 100 lah kan. Maknanya berpada. Tak ada berbelanja lebih. So ada juga bila cakap pasal berbelanja ni, dia nak hias rumah. Betul. Dia Hias nak rumah pastikan ni. rumah dia tu sopan. Lagi-lagi. Okey, contohlah. Kau isteri lah. Tak ada, bukanlah. Kita Ada isteri. orang, dia tak spend sangat kat baju. Tapi dia spend dekat rumah dia. Dia kata, okey, langsir baru. Sofa baru. Semua nak baru. Sebenarnya, macam Datuk Aiman mungkin boleh kongsikan sikit kan. Pasal istilah bila raya ni, kita kena benda baru, benda cantik. Tahap mana sebenarnya kita nak bagi ukuran dekat situ? So, kadang-kadang sampai kita berhutang. Tu yang tak nak tu. Berhutang sebab just because tahun ni pula dah boleh ziarah. Nak tunjuk, nak tunjuk. Langsir air baru. Sofa tu. Sofa baru. Leather. Dia tak apa sebenarnya macam orang kata kepuasan sebenarnya. Tapi sampai yang kita berhutang contohnya. Just because kita nak please orang, nak bagi orang tengok rumah kita cantik. Macam mana tu? Dia kalau kita hias cantik-cantik, kita hias langsir mahal-mahal apa semua, tak jadi masalah. Yang penting ajak orang datang ziarah rumah. Ini dah hias cantik-cantik tapi rumah tak ada ya. Macam gitu. Maknanya bagi orang ziarah, bagi orang makan, dan bila mana kita bagi orang makan, dekat situlah sebenarnya kegembiraan. Ya, dan kita ni dalam bulan Ramadan ni sebenarnya kita digalakkan untuk kita bagi kegembiraan kepada orang. Sebab dalam kita berpuasa, kegembiraan bila mana kita menyambut Syawal. Dan dalam kalau kita tengok kita berbelanja untuk rumah ni, kalau orang tak boleh datang rumah, tak guna kita berbelanja. Tapi dalam Islam, kita nak belanja tu tak ada masalah. Yang penting barang tu kita guna. Jangan disimpan dalam stor pula nanti. Sama juga kalau macam baju kita Zik kan. Baju kan ada orang perempuan ni baju berapa almari kan. Nak beli baju baru boleh, tapi baju lama bagi dulu kat orang. Jadi jangan membazir. Bagi orang pun nak merasa juga dapat baju second hand. Kenapa bila tunjuk baju je tunjuk saya? Tak ada. Setiap kali. Apa salah saya sekarang? Setiap kali saya sahur baju daya. Macam baju raya. Tak apa. Sekali tak apa, saya bagi 1-0 Kejap lagi kita akan kembali lagi. Baru nak borak dengan Sheila. Sebab Sheila sekejap lagi dia akan backup saya tahu. Sebab Sheila pakai simple je tu. Sheila jangan main. Saya tahu siapa designer dia. Kita nak berehat seketika. Anda pun boleh komen di Facebook Sembang Sahur. Ceritakan definisi raya berpada tu kan. Mungkin anda boleh cerita juga tahun ni apa je yang anda tukar untuk hari raya, dan juga mungkin ada soalan nak ditanya kepada Datuk Aiman. Boleh pergi ke Facebook Sembang Sahur. Terborak pula. Terborak. Jadi kita berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bagi saya, maksud raya berpadu itu adalah kita raya dalam keadaan bersederhana, asalkan kita dapat beraya dengan orang yang kita sayang, kita dapat makan makanan tradisi macam lemang, ketupat, rendang dan sebagainya. Raya yang bersederhana, dia lagi bermakna jika raya ini disambut dengan ahli keluarga yang tercinta pada awal pagi raya pertama. Ya, pakailah apa sahaja yang ada di depan mata, janji dia menarikkan lagi suasana hari raya kita. Saya definisi raya berpada ni ialah kita hidup bersederhana. Kita spend kewangan kita dengan bersederhana. Contohnya maybe kalau kita nak beli baju Melayu, maybe satu pasang setahun pun dah cukup. Lepas tu tahun yang kedua, hari yang ketiga kita recycle balik tahun-tahun lepas punya baju sebab masih muat kan. Kalau tak muat tu maybe kita boleh beli lebih sikit. Sembang Sahur hanya di TV3. Sahur hanya di TV3. Ya, kembali bersama Sembang Sahur Haziq Daya, Datuk Aiman, SOG dan Sheila Hamzah di episod akhir ni. Wah, malam ni memang meriah sangat-sangat. Saya rasa guest jarang seramai ni. Tapi malam ni memang ramai kita bagi. Kita susun guest mengikut tempat-tempat masing-masing. Kerusi ada nama Ada tak? Dan sekarang kita bersama dengan Sheila. Dan Sheila kiranya tadi kan diorang cakap pasal raya berpada ni, fokus tadi kita cakap banyak pasal baju lah kan. Baju ataupun kita belanja apa-apa. Sheila, tadi sebelum kita start, kita sempat tanya Sheila, kalau raya berpada ni untuk awak macam mana, apa yang awak punya concern atau nak tanya? Sheila boleh share sikit lah. Saya rasa raya berpada untuk saya lebih kepada dalam kita raya tu kita kena ingat orang lain lah, macam Aiman cakap tadi, and at the same time tu
dia kena hadkan limit. Macam untuk saya sendiri, saya takkan spend ribuan ringgit untuk baju raya. Because saya tahu first, bila we are celebrity, kita akan pakai benda tu sekali je. Dah post kat Instagram, tak nak pakai dah. Betul. Lepas tu fashion lain pakai baju fashion lain. lain pakai baju lain ataupun beli something yang more practical. Contohnya benda yang boleh mix and match untuk kita berpada-pada dalam kita punya fashion lah. To me, itu benda dia. Dan makanan jangan berlebih-lebih. Dari segi makan tu. Kadang masak macam family tu ada 3 orang je masak sampai 3 ekor. Tak boleh lah. 3 ekor apa? Ayam okey lagi. Kalau 3 ekor lembu tu. Itu kalau nak niat bersedekah tak apa. Bersedekah tak apa. Alright. So, raya berpada. Tadi kita dah cerita pasal berbelanja. Kita dah cerita pasal makan. Rindulah nak makan ketupat. Rindulah nak makan rendang. Lemang. Ketupat palas. Orang kata raya je dapat makanan tu. Kan? Jadi bila pagi raya jadi macam Dayak. Itu kisah saya tahun lepas lah sebenarnya. Dia makan Saya excited sangat. So macam angin semua kan. Ini sebenarnya peringatan juga yang macam sebelum raya di Ramadan ni masih ada hujung ni balik kampung lah tu. Saya silap berbuka memang ada makan dah. Tapi Dayah buat tu sebenarnya sunnah Nabi tau. Maknanya sebelum kita pergi solat raya tu, kita makan dulu. Dalam hadis ada sebut Nabi takkan pergi solat raya selagi mana Nabi tak makan lagi. Nabi akan makan, lepas tu Nabi akan pergi solat raya. Tapi kalau dah makan, orang kata dah tak ingat dunia tu, pening juga. Sebab kita nak makan ni sebenarnya kita nak beribadah. Dan kalau kita dah makan banyak dan kita dah jadi kawan kepada syaitan. Jadi macam mana kita nak buat ibadah sedangkan kita dah member dengan syaitan? Jadi waktu tu bila kita makan tu, sebenarnya kita baca doa makan tu apa maksud dia? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang kau rezekikan kepada kami. Bukanlah gemukkanlah ataupun kenyangkanlah. Kita minta berkat pada makanan dan jauhkan daripada api neraka. Kenapa jauh pada api neraka? Sebab setiap makanan yang haram yang masuk dalam badan kita ni akan jadi sumbu kepada api neraka nanti. Jadi sebab tu kita cari duit, kan, kita bekerja dan sebagainya. Duit-duit yang halal ni kita beli makanan dan kita masak untuk anak-anak kita dan memberkati anak-anak kita dan anak-anak kita sihat, anak-anak kita baik dan anak-anak kita jadi anak yang cemerlang. InsyaAllah ni macam cerita tentang keberkatan macam Sheila kan. Macam saya tahu awak macam mana you punya bonding dengan you punya anak kan. Dan adakah Sheila jenis yang kalau spend maksudnya untuk diri sendiri mungkin tidak, tapi untuk family atau sebagainya itu ada keutamaan awak? Saya rasa memang saya dah terbiasa lah sebab saya kakak sulung. And then saya jarang lah kalau nak fikir pasal myself lah. That's why lah kadang-kadang when my mom pergi shopping ke benda, pergi beli baju sebab dia yang suka shopping. So dia cakap, kakak nak tak ni mak belikan ni. Macam tak sempat kan, macam baju hari ni pun mak saya yang beli. Stylist dan juga pembeli baju mak. Terima kasih banyak. So memang macam tu lah. Tapi untuk raya ni to be honest, kalau pada saya memang bila kalau kita dapat ziarah tu memang saya nak utilize lah untuk menziarah sebab dah 2 tahun ni kita tak dapat nak ziarah. Tapi at the same time dalam berpada tu adalah berpada yang dah pukul contoh dah 9 malam, pukul 12 malam tak nak balik lagi. Pasal ziarah tu kita ada spesifik lagi. Kita nak cakap pasal ziarah, nak tanya Sheila, nak tanya Aiman, nak tanya SOG juga pasal ziarah. Sebab sekarang ni kita nak ziarah RNR Sungai Buloh bersama dengan Ustaz Zarifi yang berada di sana sekarang ni. Kita lintas langsung. Ya, jom kita bersama Ustaz Zarifi. Assalamualaikum Ustaz. Di manakah Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, saudara Haziq, Dayah Bakar dan juga Da'i Aiman. Subhanallah, saya lihat tadi di TV saudara Haziq begitu ceria sekali. Tentunya keceriaan itu memberikan semangat untuk kita semua meneruskan perjuangan kita memburu malam Lailatul Qadar. Baik, saudara penonton, malam ini saya sekarang ini berada di restoran Jejantas Sungai Buloh. Di perjalanan saya di Lebuh Raya Plus ini kita melihat trafik makin tinggi dan tentunya saudara dalam kesibukan kita membuat persiapan untuk menyambut hari raya, topik kita malam ini raya berpada, jangan kita lupa perjuangan kita untuk terus kita memburu malam Lailatul Qadar. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya saudara, malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bila Allah Ta'ala berikan kekuatan kesihatan kepada kita, marilah terus kita memburu malam Al-Qadar.
Baik, saudara penonton, malam ini saya tidak kesorangan, bersama-sama dengan saya yang berbahagia Datuk Abdul Halim bin Sulaiman, merupakan Presiden SAM, Superbike Association Malaysia, Pertubuhan Motosikal Berkuasa Tinggi Malaysia, dan bersama beliau juga ahli-ahli persatuan yang malam ini melakukan kerja-kerja amal mengagihkan sumbangan makanan kepada para pengembara yang bermusafir, tentunya yang nak pulang ke kampung dan sebagainya. Baik, bersama saya yang bagi Datuk Abdul Halim Sulaiman. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh berkongsi tentang program ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak persatuan yang dipimpin oleh Datuk. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV3, pihak PLUS, pihak PDRM yang bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk kita mengagih-agihkan infak ataupun makanan untuk mereka-mereka yang akan mengembara balik ke kampung masing-masing, dengan tujuan untuk berjumpa dengan keluarga di hari yang mulia ini. Sesungguhnya saya amat berbangga kerana masyarakat Malaysia khususnya amat prihatin tentang pertamanya keselamatan para pengguna jalan raya, dan kita sebagai gabungan Superbike Association Malaysia adalah untuk melakukan CSR bagi memberitahu masyarakat bahawa kami persatuan menitik beratkan tentang keselamatan dan educate penunggang-penunggang motosikal atau pembawa kenderaan agar berhati-hati di jalan raya sambil kita hendak balik ke kampung masing-masing. Kerana kita lihat masyarakat umumnya sentiasa menyalahkan pembawa motosikal, sama ada kecil besar, seolah menyebabkan kemenangan. Tapi saya ingin memberitahu bahawa kita mempunyai disiplin dan selalu mengingatkan kepada penunggang-penunggang motosikal berhati-hati kita ketika kita membawa kenderaan dan memandu kenderaan. Baik, terima kasih kepada Datuk. Penonton tengoklah bagaimana Datuk dan ahli jawatankuasa persatuan begitu bersemangat untuk memberikan sumbangan kepada para pengembara yang menggunakan libur raya pada malam ini. Baik, terima kasih Datuk. Seterusnya, saya nak bersama dengan sahabat kita, Tuan Suhairi Abdul Rahman. Beliau merupakan wakil dari PLUS Malaysia, dan mungkin Tuan boleh berkongsi jangkaan trafik yang akan menggunakan libur raya PLUS dalam sehari dua ni, Tuan. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Bagi pihak PLUS, untuk jangka waktu bermula daripada esok 29 April sehingga 9 hari bulan Mei, pihak PLUS menjangkakan lonjakan trafik berbanding berbanding daripada hari-hari biasa. Kita menjangkakan trafik akan melonjak naik sehingga ke paras 2 juta kenderaan di lebuh raya kami. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua pengguna lebuh raya. Pihak PLUS telah pun mengeluarkan cadangan waktu perjalanan ataupun travel time advisory. Jadi di kesempatan ini saya menyeru kepada semua pengguna-pengguna lebuh raya yang akan membuat perjalanan pulang ke kampung untuk mematuhi cadangan tersebut. Dan semoga kita doakan perjalanan semua pengguna lebuh raya kita sentiasa selamat dan insya-Allah selesa. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Suhairi. Para penonton sekalian, tentu sekali nasihat Tuan Suhairi sangat penting. Tentunya kita berada dalam bulan Ramadan, bila kita menggunakan lebuh raya dalam aliran trafik yang makin tinggi, paling penting bersabar, bersabar, jangan kita maki hamun data ataupun kita bercakap dengan perkara yang tidak baik. Kerana apa? Sayang Ramadan ataupun sayang bulan puasa kita. Baik, saudara penonton, saya ada tetamu istimewa malam ini, ACP Tuan Muhammad Radhi Abdul Rahman, merupakan wakil dari PDRM. Mungkin Tuan boleh memberikan nasihat kepada para penonton kami bila nak pulang ke kampung, bila berada di atas jalan raya, mungkin ada nasihat-nasihat khususnya tentang keselamatan di atas jalan raya, Tuan. Ya. Terima kasih. Terdahulu saya dan warga PDRM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pengguna lebuh raya, terutama penunggang motosikal. Kedua, patuhi peraturan jalan raya dan kekalkan nilai-nilai murni di jalan raya. Jauhkan sifat-sifat cuai, sifat-sifat gopoh yang boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Dan dalam masa yang sama juga kita mendoakan kepada semua pengguna selamat sampai ke destinasi dan balik semula ke ibu kota. Ya, mungkin ada nasihat Tuan juga bila nak meninggalkan rumah, ya, mungkin ada sesuatu yang penonton perlu buat untuk menjaga keselamatan rumah. Ya, terima kasih.
maklumkan kepada jiran-jiran taman kita beritahu berapa hari kita akan keluar daripada rumah. Dalam komuniti kelompok, inilah budaya yang kita mesti kekalkan. Dalam masa yang sama, lapor kepada balai polis yang terdekat dan ataupun daftar dengan WSP, yang mana pihak polis akan buat rondaan ke rumah-rumah yang berkenaan. Baik, terima kasih Tuan Muhammad Radi yang memberikan penerangan yang begitu jelas kepada kita semua. Para penonton, jangan lupa ya, apabila kita nak memulakan perjalanan kita, doa yang elok kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mulakan dengan bismillah dan tentunya kita mematuhi segala peraturan di atas jalan raya, dan yang paling penting kita bersabar, insya-Allah kita sampai ke destinasi untuk kita bertemu insan-insan yang tersayang. Jadi saudara sekalian, saya Ustaz Muhammad Zarifi mengucapkan terima kasih kepada kalian semua kerana terus memberikan sokongan kepada kami Sembang Sahur. Baik, dari segi rumah, ya inilah ya bagaimana situasi yang berlaku. Persatuan SAM, mereka telah mengagihkan bantuan ataupun sumbangan makanan kepada para pengembara. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang berbakti kepada insan yang lain. Saudara sekalian, setakat ini sahaja. Kembali kepada sahabat saya Haziq, Da'i Aiman dan Dayah Bakar. Persilakan, suri pentas. Terima kasih Ustaz. Betul, saya pun rasa macam wow, mantap betul Ustaz Zarifi ya. Wah, seperti host yang memang berada di situ untuk beritahu keadaan sebenar apa yang berlaku di RNR Sungai Buloh. Dan lagi satu, saya rasa penting sangat-sangat apa yang dikongsikan. Contoh daripada kita nampak wakil PDRM tadi, di mana lagi satu saya suka yang pasal jiran tu. Kita bagi tahu jiran kita berapa hari kita pergi. Sebenarnya satu benda konsep yang saya rasa kita selalu lupa, pentingnya hidup kejiranan. Betul. Sama berpada-pada daripada segi sifat pun sama juga. Katanya tadi jangan gopoh, bawa kereta jangan cepat mengamuk juga. Ni bila dah baik kereta ni kita cepat nak marah. Kan? So, lambat je. Expected lah perjalanan akan jadi lebih panjang. Bila musim perayaan ni kan. Lagi-lagi bila kita nak balik ke kampung pada waktu yang sama. Di waktu yang bila nanti akan ada tol percuma. Betul. Ramai yang plan nak balik waktu tu. Ya, sebenarnya mula-mula niat dia balik nak happy, tapi takut je dalam perjalanan tu kita dah rasa macam tak boleh nak kawal emosi. Jadi bagus tu kita bulan Ramadan ni banyak bersabar. Tak gitu Sheila ya, betul. Bersabar. Sebab tu saya memilih untuk tak balik kampung jauh pada tahun ni kerana first sebab saya ada toddler. Saya umur 2 tahun lebih dalam kereta yang confirm makan jam. Kita boleh tengok sama ada kita sanggup ataupun tidak untuk tempuh, ataupun kita boleh balik macam Daya balik second hari raya kedua. So kita boleh plan lah benda tu. Macam Sheila dia kata tadi nak balik raya ke-15 kan? Lebih kurang macam tu lah 15. Lambat betul. Lambat betul. Dia terlalu pada sangat. Dia sama tak expect lah macam apa di luar kotak betul balik raya ke-15 ni. Okey, tapi bila balik kampung kita akan ziarah-menziarahi. Kita nak pergi rumah Pangah, rumah Tok Teh, rumah Acu. Memang kena pergilah ni. Tapi tak bagi tahu dulu. Cuba cerita sikit tentang macam adab yang kita nak ziarah. Ni penting ni semua orang tengok ni. Dia dalam kita nak ziarah ni first kali disebut dalam sebuah hadis bahawa kita wajib minta izin dulu. Wajib kita kena minta izin dulu. Kita nak masuk rumah orang ni kena minta izin. Jangan tiba-tiba dah ada kat dapur makan cekodok pula ataupun makan lemang, makan rendang. Tiba-tiba dah masuk dah. Walaupun rumah mak ngah kita, mak long kita dah rapat kan. Tapi tiba-tiba masuk rumah tak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Dan yang kedua sekali kita kena tengok waktu dia. Jangan tengah malam, Assalamualaikum, pukul 2 pagi dah baru sampai. Sheila cakap tadi ni pukul 9 sampai pukul 12 balik pun tak boleh juga. Betul. Tambah ada anak kecil kan. Kita tak boleh ganggu ketenteraman tuan rumah. Dan cantiknya kita boleh datang waktu pagi ataupun kita tanyalah tuan rumah kan. Office hour lah. Kita office hour Aziz. Deal siap-siap kan? Dia siap-siap. Okey. Anak saya tidur waktu ni nanti tak boleh sembang pula ni. Apa kata lepas asar? Macam tu kan? So bila kita dah hadir dengan tuan rumah tu senang. Okey, faham. Dan Sheila sepertinya mempunyai pengalaman. Orang datang rumah main terjah. Okey, kita akan cerita pasal Raya Berpada, part ziarah pula kejap saja lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Sembang Sahur. Sembang Sahur hanya di TV3. Sahur hanya di TV3. Kembali bersama kami dalam Sembang Sahur. Ya, kita masih sedang berborak tentang
Raya Berpada. Raya Berpada ni maksudnya bersederhana lah. Tidak keterlaluan dalam macam-macam aspek. Contoh tadi kita dah bincang pasal makan. Lepas tu pasal berbelanja. Belanja, betul. Betul, ziarah. Tadi bahagian ziarah ni ada tersangkut sikit lah. Sebab kita iklan tadi lah. Terus, Syam. Aziz, iklan. Okey, kita berehat. Sebab saya tahu SOG dia berminat cerita pasal ziarah ni. Lagi-lagi cerita yang macam kalau orang datang ziarah, orang kena minta izin. Tapi Dato' SOG ni selalunya awak yang ziarah orang atau orang ziarah rumah awak? Pilih. Selain bermain band, side job kita orang pada waktu raya tu adalah kami menerimalah undangan-undangan daripada mana-mana tuan rumah. Kalau menerima undangan tau. Dia yang datang. Kamilah hikmatnya tu. Secara baiknya lah. Secara baiknya cakap menerima undangan. Pernah tak? Pengalaman SOG terjah macam ajak satu benda. Terjah rumah. Kalau terjah rumah orang yang tak pernah pergi. Tak pernah lagi Tak pernah lagi. Selalu mungkin tahun ni. Mungkin tahun ni. Mungkin tahun ni akan buat. Buat hal. Okey, cakap pasal terjah rumah orang ni kan. Yang tanpa bagi tahu yang nak sampai rumah ni tiba-tiba sampai. Timing pula tak kena. Aduh. Kan dia punya timing tak kena. Lepas tu bila dah sampai rumah takkan kita nak tolak tetamu. Macam mana Man? Menjatuhkan aib tuan rumah lah kan. Sebab tuan rumah waktu tu mungkin dia tengah penat. Dia bukan jenis pengotor ke, tak kemas rumah ke, tetapi kebetulan waktu tu je anak buat sepah apa semua, jadi kita menjatuhkan aib muka dia, jatuhkan aib dia. Dan satu lagi Zik, kalau kita nak pergi tu biar berpada lah. Cukup 15 minit tu cukup lah. Macam untuk tunjuk muka, kan tanya khabar. Kita tak tahu orang tu dengan ada anak kecil lagi, Dayah, Sheila kan. Sheila ni saya faham, kita sama lah, anak pun umur tak jauh beza. Betul. Jadi Sheila macam awak ada anak, mesti ada waktu tidur, waktu bila nak main semua kan. Yalah, macam yang masa commercial break tadi kita ada cakap pasal apa, sekarang pun penyakit pun berleluasa. Banyak untuk anak-anak kecil khususnya. Jadi macam kita memang kena terpaksa lah ambil pendekatan untuk lebih berjaga-jaga dan berpada-pada raya tu sebab kita tak nak benda-benda yang tak diingini berlaku. Sebab dia tak ada isu terjah lah sekarang ni. Sebab kalau orang dulu dia tak ada telefon, tak ada media sosial apa semua. Jadi dia susah nak kontak. Jadi maklum ada rumah ke tak ada, dia orang pergi je. Jadi sekarang ni kita boleh deal. Maklum kami ni nak gerak pada rumah ni, nak jumpa maklum ni lama tak jumpa. Boleh kami datang. Sesuai ke waktunya. Kami datang ni 7 orang. Boleh ke? Ada ke lagi ketupatnya? Contoh kan. Tambah lagi soalan. Saya nak add satu benda lah, bila orang yang ada anak kecil ataupun orang tua dekat rumah, itu siapa yang nak ziarah rumah tu, maybe courtesy-nya walaupun tidak diwajibkan, mungkin buat COVID test dan sebagainya untuk atas faktor keselamatan. Saya rasa tu boleh jadi macam bagi tuan rumah tu rasa macam lega, selesa. WhatsApp je dekat tuan rumah tu, kami semua negatif. Alhamdulillah kan. Betul. Baru kita ziarah. Ya, sebab sekarang memang masih lagi kita berada dalam pandemik. Kita belum lagi sampai ke pandemik. Kita masih dalam peralihan. Jadi SOG bila kita panggil SOG, terkejut muka dia orang. Dulu kecil-kecil kita selalu pergi rumah orang macam nak duit raya. Itu memang tak bagi tahulah. So ada tak korang buat perangai tu masa kecil? Masa kecil-kecil ada kan? Ada. Kira benda tu macam somehow budaya budak-budak. Zaman-zaman tu kecil-kecil. Kumpul-kumpul macam dah habis raya dengan family, kalau yang tak beraya mana-mana, jom kita crash rumah jiran. Betul kan? Crash rumah jiran. Okey, pernah tak korang komen berapa yang korang dapat tu? Sejujurnya pernah masa kecil-kecil tu. Masa kecil kita lah. budak-budak. Budak-budak. Tapi kalau macam sekarang kan, tengok budak-budak zaman sekarang kan, kita risau juga kan, kita bagi duit raya. Sheila pernah tak macam depan dia buka tu? Dia buka, dia cakap, "Alah sikit." Ada jugalah. Actually benda tu memang kita sebagai parents, macam anak saya belum boleh betul-betul lagi. Tapi saya rasa memang kita dipertanggungjawabkan jadi parents tu kena ajar adab pada anak-anak kita lah. Tu bercakap pasal tadi tu Man. Bila anak-anak kita dapat duit raya, dia buka depan orang. Saya ada baca juga kan antara nasihat-nasihat sebelum raya ni, ajar anak kita supaya tak buka depan orang dan tak komen pasal berapa kita dapat tu. Tiba-tiba buka RM1 Sheila Hamzah pula. Sebab gambar sampul raya tu gambar Sheila Hamzah. Lepas tu kita kena cover line lah. Ni silap sampul ni, tukar sampul lain pula. Cover line tak adalah malu kat situ kan. Saya ada plan sebenarnya. Kalau misalnya kata anak-anak saya nak datang rumah, saya semua amount dia berbeza. Jadi dia orang macam main
macam pilih-pilih lah, fun lah. Jadi macam ada yang mungkin dapat RM1 tu, faham je lah kan. SOG dapat duit raya daripada Sheila? Belum lagi. Belum lagi? Kau tahu diklaim? So, mungkin salah satu sampul tu bukan RM1. Sila cuba lagi. Cuba lagi? Mungkin. Itu lagi dahsyat. Menarik. Yes, menarik. Tak dapat tahun ni. Tata ada 7 sampul, 1 je ada duit. Yang lain semua cuba lagi. Okey, kita nak pergi makan pula ni. Ada masakan daripada Chef Fikri dalam Jom Masak. Dengan cerita ini nak masak paprik. Paprik Ya, itu paprik, macam kegemaran Haziq sebenarnya. Dia suka makan Saya boleh lepas order paprik. Apa kata kita saksikan, mana tahu dapat idea esok nak sahur ke? Ya, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam segmen Jom Masak. Yang untuk kali ni, saya nak buat daging paprik. Selalu daging paprik ni kita makan malam-malam, buka puasa ke ataupun hari biasa, tengah-tengah malam tu baru nak makan daging paprik. Tetapi yang ini juga boleh digunakan untuk masakan sahur. Sebab apa? Yalah, kita dah tak tahu nak buat apa sangat. Buat daging paprik, kita punya menu bersahur kita. Jadi, yang pertama, bahan dia pun mudah. Kita menggunakan bawang putih, bawang merah, lobak merah, kacang panjang, daun 5 purut, cili merah, gula Melaka, daging. Jadi macam apa yang kita perlu buat? Saya hanya tumbuk saja saya punya cili merah ni, buang dia punya biji, lepas tu kita tumbuk. Bawang putih ni kita ketuk. Cara dia kalau kita nak hancurkan, potong kecil macam ni, lepas tu kita ketuk dia, kita tarik nampak kat situ. Lepas tu barulah kita cincang dia sikit dan kita hancurkan dia. Bawang putih dah siap. Lepas tu bawang merah kecil ni kita belah 4. Ni kita akan tumis. Jadi kita gunakan lobak merah, kita buang dia punya kulit, buatlah bentuk sikit corak dia kan. Tadi saya keluarkan menggunakan pisau. Lepas tu kita buatlah. Alang-alang nak buat daging paprik tu buat sama sikit macam dekat kedai tu. Barulah anak-anak suami, isteri apa semua bila makan, mak kita kalau makan tu, macam beli dekat kedai itu dia punya tarikan dia. Jadi kita dah potong lobak merah. Lepas tu gunakan kacang panjang. Cepat dah potong lebih kurang macam itulah. Dan kita punya daun 5 purut. Kita akan mula tumis dulu. Lepas tu saya akan tunjukkan macam mana kita nak potong kita punya daging. Baik, kita mulakan dengan bahan tumis. Kita panaskan minyak. Yang pertama saya nak keluarkan bau-bau bawang ni. Minyak dia separuh panas tu kita masukkan saja. Seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak potong daging. Yang pertama, daging kalau kita nak mudah potong dia, jangan kita bagi dia enyah beku tu terlampau lama. Maksudnya sebelum kita tidur, kita nak sahur tu, kita keluarkan daripada peti sejuk beku atas tu, kita letak di bahagian bawah dan dia akan jadi semi frozen dekat sini. Sebab saya nak potong tu supaya saya dapat dia punya bentuk dan juga mudah sikit lah. Tak adalah lembik sangat bila saya nak potong. Jadi kita kena potong, ini dia punya urat, kita kena potong melintang dia supaya bila kita makan tu dia tak adalah liat. Potong macam ni. Ini dia punya urat, kita lintangkan dia. Nampak kita akan dapat potong dengan mudah kita punya daging, dapat bentuk dia, tak ada lembik sangat. Okey. Kita masukkan cili merah bila kita tumbuk ni, dia punya air dia ni. Inilah dia punya rahsia dia. Nak dapat dia punya warna merah paprik tu, bukannya kita gunakan sos sebenarnya. So, kita masuk je, kita tumis. Nampak tak warna merah dia? Baru daging paprik. Lepas tu masukkan terus daging. Masukkan daging. Biarkan nanti air daging tu keluar. Kalau rasa macam tak cukup berkuah, kita boleh tambah kuah sikit. Kita masukkan daun 5 purut. Masukkan sayur. Gula Melaka ni saya sagat dulu ataupun kita racik halus-halus. Dan masukkan garam. Daging paprik ni dia tak lama sangat. Lebih kurang dalam 3 minit, 4 minit tu bila kita goreng dia, kita sambung dia. Masak bersama dengan kuah-kuah ni. Kita bergantung tengok kita punya saiz daging macam mana. Lagi banyak, lagi lama lah. Kalau daging ni selalunya kalau kita dah potong halus-halus ni, nipis-nipis ni, dia sekejap je. Jadi kita akan hidang. Tapi sebelum tu saya nak beritahu, kokotlah bulan puasa ni kan kita nak simpan kita punya barangan-barangan kita kat rumah, makanan-makanan kita pun semua. Ini saya ada bekas kat sini. Yang pertama kita boleh simpan, kita
kita boleh tutup macam ni, nak simpan kek ke kuih apa semua. Ataupun yang kedua, kita boleh letak pinggan kita ke makanan kita yang lain ke, kita boleh tutup. Bekas ni nak cari dekat mana? Nak cari kat mana? Scan QR code dekat bawah ataupun layari www.wowshop.com.my. Ingat bahan yang saya pakai tadi tu. Okey, nampak dia punya kuah dia, warna daging paprik. Dah siap dah saya punya daging paprik. Selamat mencuba semua dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Sembang sahur hanya di TV3. Sembang Sahur bersama Haziq, Dayah, Dain Aiman dan masih lagi SOG dan Sheila Hamzah di sana. Kejap lagi mereka akan perform lagu Seikhlas Hati. Ini memang lagu yang sesuai untuk Ramadan dan Raya tahun ni. Dan tajuk kita hari ini, episod terakhir Sembang Sahur adalah Raya Berpada. Memandangkan kita lagi 4 hari nak beraya ni. Lebih kurang lah kalau raya pada hari Selasa. Kan? Jadi Aiman, Raya Berpada. Mungkin Aiman ada nasihat dan juga kesimpulan nak diberikan kepada penonton Sembang Sahur. Sebenarnya kita satu Malaysia, Allah dah ajar kita selama 2 tahun ni Zik untuk kita berpada. Dah 2 tahun dah. Allah tunjukkan kepada kita hikmahnya pandemik COVID-19 ni, kita tak beraya. Kita tak boleh nak meriah sangat makan-makan apa semua. Jadi apa kata tahun ni kita ambil pengalaman tu untuk kita bersederhana. Atau kita makan pun sederhana, minum sederhana, cakap sederhana, semua benda kita kena sederhana kan. Supaya apa? Supaya kita tak ada berlaku pembaziran dan kita ingat orang yang dalam keadaan kesusahan tu. Betul. Itu yang paling penting sekali. Ya, 2 tahun tu mengajar. Kan? Tahu kata takut dah lepas 2 tahun tu kita jadi lupa diri pula. Itu yang kita cuba. Sebab ada term sekarang ni disebabkan 2 tahun tak raya, betul? Tahun ni ada orang kata nak raya all out. Ataupun jamak sekali. Jamak sekali. 3 tahun sekali jamak. Ada juga item macam tu. Pun ada juga. So mungkin baju sebelum ni mungkin dia ada 3, tiba-tiba tahun ni 12. Pada tahu sehari tukar 2-3 OTD, saya tak tahu. Bukan saya. Saya cakap je kemungkinan. Ingat cakap tu macam pengalaman sendiri. Tak, bukan. Nak add on lagi sikit. Sebab tadi rasa kita dah bincang banyak pasal berpada, pasal social media. Tadi Sheila ada cakap juga pasal social media. Sebab kita tahu semua orang mesti kebanyakannya akan melekat dengan handphone. Betul tak? Jadi kat situ pun kena ada waktu juga berpada-pada lah. Mungkin boleh tolong juga mak kat dapur, boleh buat aktiviti lain, berborak sesama sendiri. Instead of kalau tak kita semua main handphone. Kita letak atas meja. Kita letak atas meja. Tak tengok apa, tak tengok apa. Saya tak cakap apa-apa pun. Kita sembang sama kita. Alih telefon Dayah sana. Jauh. Ini contohlah. Maksudnya banyak perkara yang kita semua kena beringat dan berpada. Sebab Ramadan ni sebenarnya mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita bawa carry forward lah insya-Allah ke Syawal dan ke bulan-bulan yang lain. Kalau nak senang macam SOG, semua baju hitam dia. Senang macam tu. Ni raya pertama punya baju kan SOG? Rasanya tak hari-raya macam ni kala. Sangat berpada maksudnya bagus kan? Ya. Jadi SOG dan Sheila Hamzah akan perform lagu Seikhlas Hati. Tapi di kesempatan ini kami di Sembang Sahur ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kami daripada episod pertama sampailah hari ini episod akhir. Sedar tak sedar, lagi beberapa hari saja kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin sekiranya kami ada terkasar bahasa, tersilap kata cakap dan sebagainya. Maafkan kami dan insya-Allah kita akan jumpa di Sembang Sahur tahun hadapan bulan Ramadan seperti biasa. Jadi jaga diri, jaga hati, jaga segalanya dan raya berpada. Betul. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah orang kata terima amal ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Insya-Allah. Semoga kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Jadi kami tinggalkan anda malam ini di Sembang Sahur dengan lagu Seikhlas Hati nyanyian Sheila Hamzah dan SOG. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Sudah bertahun lamanya kita tak bersua. Wujud teman-teman, ayah, bunda dan keluarga meriahkan Aidilfitri kita semula.
seikhlas hati. Jangan-jangan kita bermasa muka, semua yang keruh kita jernihkan semula. Cerita yang lama jadikan iktibar sesama kita. Hari yang diraihkan telah tiba. Selamat, selamat, selamat berhari raya. Saling bermaafan, saling mendoakan sesama kita. Aidilfitri diraihkan seikhlas hati. Selamat, selamat, selamat berhari raya. Saling bermaafan, saling mendoakan sesama kita. Selamat, selamat, selamat,